Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Bumawen dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 8 September. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria memulakan Kembara Kenali Borneo di Bumi Kenyalang selepas menamatkan Kembara 5 hari di Sabah. Baginda berdua beserta rombongan selamat tiba di pintu masuk imigresen, kastam dan kuarantin ICQ Berapuk Lawas pukul 6.50 petang semalam. Daerah Lawas menjadi persinggahan pertama Seri Paduka berdua di Sarawak. Sejurus tiba di Merapuk, rombongan baginda berdua terus menuju ke tebingan Sungai Lawas terletak kira-kira 33 km dari Pekan Merapuk untuk meluangkan masa setengah jam untuk bermesra dengan rakyat. Keberangkatan tiba baginda berdua di tebingan Sungai Lawas disambut pemangku yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dan Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Usai bertemu rakyat di tebingan Sungai Lawas, yang di-Pertuan Agong bersama rombongan baginda dijadualkan berangkat ke negara Brunei Darussalam bagi lawatan tertutup sebelum meneruskan perjalanan ke lokasi seterusnya di Bumi Kenyalang iaitu Bandaraya Miri Sabtu ini. Konvoi Kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong di Sarawak akan menjelajah 6 bahagian di Sarawak melibatkan jarak perjalanan lebih 1,000 km dari Lawas sehingga ke Teluk Melano di bahagian Kuching. Baik, sementara itu, ketibaan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria disambut dengan penuh keterujaan masyarakat berbilang kaum di Lawas. Rakyat Lawas yang ditemui pemberita menyatakan perasaan yang amat teruja dan gembira apabila berpeluang melihat baginda berdua secara terus di tebingan Sungai Lawas. Alhamdulillah, terima kasih atas ketibaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong ke daerah Lawas. Ini merupakan satu penghormatan terbesar bagi kami rakyat di Lawas dan amat mengalu-alukan ketibaan Yang di-Pertuan Agong. Jadi selaku wakil rakyat daripada daerah Lawas dan Limbang, berbanyak-banyak terima kasih sekali lagi kami ucapkan ke Kebawah Duli. Walaupun saya daripada Limbang, saya berasa sangat gembira dan teruja dapat melihat kedua baginda di Lawas hari ini. Ini merupakan momen yang sangat manis untuk saya sebagai rakyat Limbang, khususnya di Sarawak ini, melihat kehadiran pemimpin kesayangan rakyat. Sebelum ini kami hanya dapat melihat beliau baginda di TV dan di media sosial. Hari ini kami begitu bersyukur dan ini merupakan saat manis untuk kami penduduk di utara Sarawak. Terima kasih. Kami masyarakat di daerah Lawas sangat teruja dengan kedatangan kedua baginda ke daerah Lawas pada hari ini. Kami berasa cukup bertuah dan beruntung kerana dapat melihat sendiri beliau bersama-sama menyantuni rakyat di daerah Lawas. Rasa sangat teruja, lepas tu excited sangat sebab ini yang pertama kali dan julung-julung kalinya Pertuan Agong dan Tuanku Permaisuri datang ke Lawas untuk beramah mesra dengan rakyat Sarawak. Terima kasih untuk Pertuan Agong dan Permaisuri kerana datang ke daerah Lawas. Selepas beramah mesra dengan rakyat di tebingan Sungai Lawas, baginda berdua dan rombongan dijadualkan berangkat ke negara Brunei Darussalam bagi lawatan tertutup sebelum meneruskan perjalanan ke Bumi Kenyalang iaitu bahagian Miri pada Sabtu ini. Konvoi Kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong di Sarawak ini bermula semalam 7 hari bulan hingga 13 hari bulan September akan menjelajah 6 bahagian di Sarawak melibatkan jarak perjalanan kira-kira 1,198 km dari Lawas sehingga ke Teluk Melano di bahagian Kuching. Sarawak berhasrat untuk menerajui pelaksanaan bahan buangan bagi pembinaan jalan rayanya. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Sugambas optimis ia akan dapat direalisasikan dengan beberapa kajian dan polisi yang akan dilaksanakan. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan berkata, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg telah mengarahkan Jabatan Kejaraya dan pihak Petronas untuk meneliti bagaimana sisa plastik dapat dijadikan sebagai bahan binaan jalan raya. Menurutnya, Sarawak juga akan mempelajari daripada Australia yang sudah menggunakan kaedah bahan buangan termasuk plastik bagi pembinaan jalan raya. Ini membuktikan Sarawak juga mampu melaksanakan kaedah baharu itu. Sarawak has been very innovative and our Premier has been adopting a green economy, carbon technology and so on. So we're hoping that we also lead
in using waste to our road construction. We need to do research. That's why I asked a question just now. Do they need to meet the Australian standard? Yes. So we also must make sure that our study later on met the JKR standard before it can be used. Datuk Ahmad Douglas berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan seminar Revolusi Jalan dan Lapangan Terbang atau Road Construction, seminar anjuran Institut Jurutera Malaysia Cawangan Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, beliau berharap sektor swasta juga akan mengambil inisiatif sama sebagai persiapan untuk memainkan peranan utama memproses sisa buangan sebagai bahan pembinaan jalan. Terdahulu berucap pada majlis itu, Datuk Ahmad Douglas berkata Sarawak juga sedang melakukan satu lagi kajian iaitu menggunakan sisa leburan biji atau sangga untuk pembinaan jalan raya di negeri ini yang juga merupakan dapatan hasil daripada lawatan kerja kementeriannya ke Jepun pada Ogos lepas. Forum Tenaga Lestari dan Tenaga Diperbaharui Sarif 3.0 telah menggalakkan kerjasama yang lebih erat antara pihak-pihak berkepentingan ke arah mencapai matlamat pembangunan lestari SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Berhad, Datuk Syarbini Suhaili, Sarif 3.0 mencatat pencapaian penting termasuk pengenalan sijil tenaga boleh diperbaharui pertama Sarawak serta pelancaran Persatuan Perusahaan Fotovolta Malaysia MPIA Cawangan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa majlis penutupan Forum Sarif 3.0 di Kuching. Datuk Syarbini yakin bahawa Sarif 3.0 adalah usaha berimpak tinggi dalam merealisasikan impian sisa sifar bersih Net Zero Waste dan berharap usaha ini akan diteruskan. Beliau menambah forum sebegini penting terutamanya dalam menghadapi krisis iklim yang semakin meningkat namun tidak boleh dan tidak seharusnya menjadi satu-satunya platform yang ada untuk perkongsian dan kerjasama. Terdahulu semasa sesi forum pemimpin tenaga, Datuk Syarbini berkata faktor kepimpinan adalah kunci utama untuk mencapai atau mengekalkan suhu bumi pada atau di bawah paras 1.5 darjah Celsius. Oleh itu, Datuk Syarbini berharap SEB akan memimpin Kepulauan Borneo untuk menjadi bateri kepada rantau Asia selepas Indonesia berjaya membangunkan tenaga solar dan hidrogen mereka di Kalimantan kelak. Hadir sama Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan Sarawak, Datuk Insinyur Elis Jawan Empaling, Ketua Pegawai Eksekutif Gentari Sushil Purohit, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Gentari Syahyang Razali, Wakil Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Molly Urai dan Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Sarawak Energy Insinyur James Ung. Baik, sementara itu, Pengerusi Sentex Tan Sri Dato' Amar Muhammad Morshidi Abdul Ghani semasa berucap pada forum tersebut memberitahu Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex dan Sarawak Energy Berhad SEB memfokuskan pewujudan program latihan kemahiran berkaitan peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui. Katanya usaha peralihan tenaga dan penyah karbonan berterusan memberi pelbagai manfaat termasuk peluang baharu untuk mewujudkan pekerjaan dalam sektor tenaga bersih. Beliau juga menjelaskan pada masa yang sama, sektor tenaga tradisional akan mengalami kemerosotan peluang pekerjaan dan ia memerlukan pembangunan program baharu. Maka dalam hal ini, Sentex dan SEB sedang menerajui bidang ini dalam Sarawak. Menurut beliau, Sentex menawar sebanyak 25 program dalam bidang tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui dengan kerjasama Huawei dan SolarWest. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Morshidi yang juga ahli lembaga SEB berkata, SEB menawarkan pelbagai program latihan dalam menyediakan rakyat Sarawak menghadapi peralihan ke tenaga boleh diperbaharui. Antaranya program pembangunan kepimpinan dengan Melbourne Business School, program kemahiran semula berterusan dalam kecekapan teknikal peralihan daripada penjanaan bahan api fosil kepada tenaga boleh diperbaharui dan program pendigitalan dan teknologi terkini. Turut hadir ialah Naib Presiden Bahagian Modal Insan dan Sumber Petroleum Sarawak Berhad Petros Ismail Said, Pengurus Besar Kanan Rakan Kongsi Sumber Manusia Global Perniagaan Huluan Petronas Akmal Niza Ahmad dan Ketua Penganalisis Pihak Berkuasa Kelayakan Estonia Ving Rosenblad.
Baik, sebanyak 30 kumpulan basker telah mengesahkan penyertaan di Festival Basking Kuching yang julung kali diadakan di Bandaraya Kuching bermula Jumaat minggu depan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snoda Lawan berkata, sepanjang 3 hari festival berkenaan, kumpulan basker akan membuat persembahan di 4 lokasi. Ianya melibatkan Main Bazaar, Lebuh Carpenter, Lebuh India dan Pusat Beli Belah Plaza Merdeka. Persembahan akan bermula dari 6.30 petang. Beliau memberitahu festival dibahagikan kepada penyanyi dan ahli muzik untuk kategori A dan kategori B adalah untuk penari dan artis. Juara bagi setiap kategori akan menerima wang tunai RM2,000. Datuk Snodan berkata festival itu dianjurkan oleh Persatuan Kraf Tangan dan Cenderamata Sarawak dengan sokongan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Ia antara lain bertujuan untuk menyediakan platform kepada para basker mempamerkan bakat mereka. Beliau menyatakan demikian pada sidang media di Kuching. Timbalan Peguam Besar Sarawak Datuk Safiri Ali dilantik sebagai Peguam Besar Sarawak yang baharu bagi menggantikan Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid berkuat kuasa 7 September 2023. Majlis penyerahan tugas yang berlangsung di Wisma Bapa Malaysia itu disaksikan oleh Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar dalam pada itu merakamkan penghargaan kepada Datuk Seri Talat atas perkhidmatannya sebagai Peguam Besar Sarawak selama ini. Hadir sama di majlis itu ialah Setiausaha Keuangan Sarawak, Datuk Seri Dr. Wan Lisa Osman Wan Omar, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklan Bangik dan pengarah-pengarah unit Jabatan Premier Sarawak. Baik saudara, berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 8 September. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ridwan dan Syafiqah. Salam Malaysia Madani.